Alhamdulillah kita kembali lagi. Muziumku, warisanku. Iaitu kita akan membawakan audio satu wawancara mengenai pameran Manik 1000 tahun. Iaitu sepertinya tetamu kita pun telah pun berada di sebelah kita, yang mana kita akan bersama dengan Yang Mulia Puan Dayangku Siti Halimatul Radiah Hibriah binti Pangeran Haji Hamzah, Pegawai Arkeologi, yang sebelah saya ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar Puan hari ini? Alhamdulillah sehat. Apa khabar? Kami alhamdulillah sentiasa sehat. Ya. Dan juga sebelah Puan Dayangku Siti Halimatul Radiah adalah merupakan Puan Mas Munah ya, Mas Munah binti Haji Bakar, penolong penyelidik arkeologi Kanan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sehat ni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, kita bersama dengan tajuk yang cukup menarik ni, Pameran Manik 1000 tahun. 1000 tahun takkan mungkin. Mama tu menyanyi. Jadi mungkin dapat dikongsikan berkaitan dengan pameran Manik 1000 tahun. Apakah ia, mengenai apa dan bagaimana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pameran Manik 1000 tahun sempena Hari Muzium Antarabangsa ini sebenarnya merupakan kesinambungan daripada seminar temuan arkeologi, linguistik, sejarah dan budaya se-Borneo yang diadakan pada tahun 2013 sempena pameran Manik se-Borneo. Pameran ini diselaraskan dan disesuaikan dengan tema Hari Muzium Antarabangsa, iaitu yang tahun 2024, iaitu Museum for Education and Research, museum untuk pendidikan dan penyelidikan, dan juga misi Jabatan Museum-Museum iaitu melindungi dan memelihara warisan tamadun negara bagi menggalakkan pendidikan serta bagi menarik minat, cinta dan menghargai warisan tamadun negara. Dari segi apa itu namanya, tajuk mengenai Manik 1000 tahun pun ingin diketahui dengan lebih lanjut lah sebenarnya Puan ya. Kerana ia merupakan, benarkah ada Manik 1000 tahun ini usianya? Macam tu Pak. Sebenarnya apa ni, soalan yang paling awal ditanyakan khususnya kami kaum lelaki, Manik mana kan? Manik baju kah? Manik apa tu maksudnya? Manik yang dipamerkan ini bukan, ada juga yang diperbuat daripada manik baju, tapi manik orang lama lah, manik dari zaman yang lebih daripada 1000 tahun. Manik yang kami pamerkan ini bertarikh daripada 10 Masihi hingga ke 17 Masihi. Jadi ianya diperbuat daripada apa biasanya? Ia diperbuat daripada gemstone, diperbuat daripada biji-biji tanah. Macam itu. Cukup menarik ni sebetulnya. Kalau dulu, kalau zaman-zaman dulu tahun mungkin dalam 2000 macam itulah baju-baju kalau wanita manik-maniknya beratus-ratus tu. Kalau misalnya kalau gemstone ini jangan dikira banyak tu. Jadi kita untuk seterusnya mungkin berkaitan dengan soalan seterusnya. Ya, mengenai pameran ya, pameran Manik 1000 tahun ini ingin juga kami tahu ni Puan, di mana pameran ini diadakan dan berapa lama sebenarnya tempoh pameran ini dilaksanakan? Pameran ini sebenarnya telah dirasmikan oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad selaku tetamu kehormat pada Majlis Pelancaran 18 Mei 2024 yang lalu sempena Hari Muzium Antarabangsa. Pameran ini diadakan selama tempoh 3 bulan, iaitu bermula daripada 18 Mei yang lalu hingga 18 Ogos di Ruang Legar Muzium Maritim Brunei Darussalam. Yang mana ia diadakan selama 3 bulan ya Puan ya. Yes, 18 Mei sehingga 18 Ogos. Bertempat di mana tadi Puan? Ruang Legar Muzium Maritim Brunei Darussalam. Itulah merupakan satu peluang kepada Auda apabila ingin mengetahui macam mana usulnya Manik 1000 tahun ini. Saya sendiri pun mau lihat sebenarnya macam mana. Tertanya-tanya macam mana usulnya. Kalau adakah ia sama Manik dulu macam sekarang? Adakah ia sangat apa ni orang putih sparkling ni berkilat. Manik dulu tu berkilat macam masa ni kah macam mana? Jadi ini adalah merupakan pameran menarik sekali ya Puan ya. Dan juga sebenarnya pameran ini apa tujuan dan objektifnya tu Puan? Tujuannya pameran Manik 1000 tahun sempena Hari Muzium Antarabangsa ini bertujuan untuk merangsang menarik minat letua serta cinta dan menghargai warisan melalui 4
faktor lah. Yang pertama sekali dari segi penyelidikan, dari segi pengumpulan, pemeliharaan dan penyebaran ilmu. Salah satu objektifnya juga untuk memberi peluang masyarakat supaya lebih mengenal rapatlah pasal manik dulu-dulu yang ditemui di tapak-tapak arkeologi di negara Brunei Darussalam. Selain itu, ia untuk mengimbas semula kembali peranan arkeologi dalam sejarah masyarakat Brunei melalui penemuan arkeologi khususnya bahan manik. Baik, seperti yang habis kita kesempatan tadi menyaksikan juga ya di kaca TV Auda ya, itu antara sedikit kenangan bersama bagi museum berkenaan. Bersama dengan Puan Masnunah ingin mengetahui ini Puan mungkin dapat kongsikan berkaitan dengan mungkin terlebih dahulu bersama dengan masih lagi bersama dengan Puan Rodiah dulu. Sabar dulu. Ingin mengetahui bahan-bahan yang dipamerkan. Tadi ada berkongsi jam dan sebagainya. Mungkin dapat diteruskan lagi, diterangkan lebih lanjut. Bahan-bahan manik yang dipamerkan di pameran Manik 1000 tahun ini, ia merupakan bahan-bahan temuan oleh bahagian arkeologi dan monumen di 4 tapak arkeologi utama, iaitu dari tapak Kota Batu, tapak Sungai Limau Manis, tapak Sungai Lumut dan Kapal Karam. Ia bertarikh daripada abad 10 hingga 17 Masihi, itu melebihi daripada 1000 tahun. Dengan adanya bahan-bahan ini dan penyelidikan yang diadakan, penemuan manik ini membuktikan kewujudan Brunei awal dalam menjalin hubungan negara lah serantau antarabangsa melalui hubungan perdagangan lah. Selain itu, dengan adanya penemuan manik dari negara luar ini juga membuktikan bahawa Brunei mencapai sudah era kegemilangannya pada tahun 15 Masihi dengan kehadiran para pedagang daripada Arab, Cina, India ke Brunei dan seterusnya menjalankan hubungan politik, perkahwinan dan penyebaran agama. Ini terdapat juga tercatat dalam beberapa sumber Cina, Jawa, Batu Tersila dan lain-lain lagi. Ini hanya kita diketahui daripada manik itu sendiri dapat kita ni melihat perkembangan negara Brunei kaitannya. Baik, bersama dengan Puan Masnunah mengenai dengan fungsi bahan manik di zaman dahulu dan sekarang, adakah sama ataupun ada perbezaan? Terima kasih. Sejak sekian lama manik dianggap sebagai sebahagian daripada budaya umat manusia yang bukan saja fungsinya sebagai alat perhiasan badan, tapi juga sebagai bahan perdagangan, bahan pertukaran, simbol status, hadiah, alat perhiasan rumah. Ianya juga digunakan semasa acara keagamaan dan juga bekalan kubur Di samping itu juga manik juga digunakan sebagai mata wang dan juga alat untuk mengira. Jadi kepelbagaian ini telah menjadikan manik begitu masyhur di pasaran antarabangsa dan bagi Kepulauan Borneo termasuk Brunei. Berbanding pada masa sekarang ini, kita ni sendiri maklum ni manik ni apa kegunaannya. Manik ni sebenarnya banyak sudah mengalami arus perubahan selaras peredaran masa dan zaman. Selain manik kaca dan batu, manik juga diperbuat daripada bahan yang lebih menarik seperti akrilik dan kristal. Jadi bentuknya tu agak lebih meluas sehingga menjangkau bentuk-bentuk konvensional dan tradisional tu. Justru itu manik kembali menarik minat orang ramai untuk menghasilkan pelbagai kreativiti seperti alat untuk menghias pakaian. Ni bini-bini wanita sukan aksesori perhiasan wanita dan dijadikan perusahaan kraf tangan je untuk membuat alat-alat perhiasan seperti bunga, pasu, kotak tisu, alas meja dan sebagainya. Macam tu. Dan juga ada alas meja yang besar pun ada cari tu pasu manik kalau manik. Rasanya pernah juga ya sampai pagi ada juga lapik meja, alas meja yang bermanik-manik ni. Mungkin baru teringat ni sebenarnya. Memang ia menarik mata kita ni untuk melihatnya dengan ada kilauan-kilauannya tu. Dan begitulah ya antara perubahan yang terdapat mengenai dengan manik-manik bukan hanya setakat bagi perhiasan tapi juga digunakan sebagai currency ataupun mata wang ya di Brunei ataupun juga bersama dengan luar negara tu. Bersama dengan luar negara. Aktiviti perdagangan. Dulu
Itu punya zaman cerita. dulu. Memang lama sudah dulu. Kalau masa ni lain, dulu lain. Dulu lain, ya. 1000 tahun. Ya, 1000 tahun yang lalu. Baik, itulah fungsi-fungsinya. Dengan adanya pameran-pameran tersebut, saya percaya juga bukan hanya setakat pameran, tapi untuk menarik minat para pengunjung, khususnya kepada anak-anak ni, Puan, ya. Mungkin ada acara-acara sampingan. Okey, terima kasih. Beberapa aktiviti telah diadakan dan akan diadakan bagi sepanjang tempoh 3 bulan pameran bermula semasa pelancaran pameran Manik 1000 tahun ini pada 18 Mei hingga 18 Ogos 2014 ini. 2024. Di antaranya program Siri Archaeology yang mana sisi perkongsian mengenai penggunaan manik daripada pakar budaya di negara Brunei Darussalam, termasuk daripada bahagian arkeologi dan monumen mengenai temuan manik purba daripada tempat-tempat arkeologi di negara Brunei Darussalam. Pakar budaya juga akan mengetengahkan bahan-bahan material budaya yang diperbuat daripada manik untuk dikongsikan semasa program Siri Archaeology. Untuk makluman juga, program Siri Arkeologi pertama telah diadakan pada 25 Mei yang lalu, iaitu pembentangan bersama Yang Mulia Dr. Haji Rozan bin Datuk Haji Muhammad Yunus selaku ahli lembaga muzium yang bertajuk Manik dari Kapal Karam, satu kajian perbandingan beserta dengan Yang Mulia Dayang Aminah binti Haji Majid, Ketua Pegawai Arkib, yang bertajuk Manik Purba, Kajian Pelayaran dan Perdagangan Asia Tenggara. Yang mana program Mani Jua menjemput seramai 30 orang peserta yang terdiri daripada pelajar-pelajar peringkat menengah hingga institusi pengajian tinggi. Manakala program Siri yang seterusnya, ini sampat masihnya kalau akan hadir, akan diadakan pada 22 Jun dan 6 Julai 2024 dengan menghadirkan pakar-pakar budaya tempatan, iaitu Yang Mulia Dr. Siti Nurhabi binti Haji Wahsa Felah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Yang Mulia Dr. Awang Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei, Yang Mulia Pangeran Ajah Mani binti Pangeran Haji Ahmad, Timbalan Pengarah Muzium-Muzium, dan juga Yang Mulia Pangeran Dr. Karim bin Pangeran Haji Osman, mantan Pengarah Muzium-Muzium. Antara lain juga ada aktiviti kenal arkeologi, yang mana aktiviti ini yang memberikan pendedahan kepada orang ramai mengenai bidang arkeologi melalui aktiviti yang disediakan seperti aktiviti membuat gelang dan rantai manik, mewarna, puzzle, kuis dan sebagainya. Aktiviti ini diadakan pada 23 Mei, 29 Mei, 20 Jun, 27 Jun, 25 Julai dan 1 Ogos. Yang mana pada hari ini ada ni aktiviti ini berjalan. Sampai jom masih ni kalau akan berkunjung. Aktiviti ini juga dibukakan kepada orang ramai dan pemenang bagi aktiviti pilihan akan menerima cenderamata dari Muzium Brunei, Muzium Maritim Brunei Darussalam. Jadi pada esok hari, terus kami kongsikanlah ada program Mete Belait Kita. Itu dalam bahasa Belait tu. Maksudnya kenali Belait kita. Akan dilancarkan pada esok hari 30 Mei 2024 di Muzium Daerah Belait. Jadi orang ramai dialulukan hadir untuk mengikuti aktiviti yang disediakan. Di samping aktiviti yang disebutkan tadi itu, ada jualan buku-buku terbitan Jabatan Muzium-Muzium yang diadakan semasa program dan aktiviti berlangsung. Di dalam kesempatan ini juga kami ingin mengkongsikan mengenai buku aktiviti meneroka warisan yang telah mula dijual semasa majlis pelancaran 18 Mei dengan harga RM5 sahaja. Buku ini merupakan projek pertama Jabatan Muzium-Muzium dalam menghasilkan sebuah buku aktiviti menggabungkan 5 buah muzium tu, iaitu Muzium Maritim Brunei Darussalam, Muzium Teknologi Melayu, Muzium Alat Kebesaran Diraja, Muzium Daerah Belait dan Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja. Aktiviti berbentuk teka silang kata dan jawapan diperolehi dengan berkunjung ke muzium-muzium yang terlibat. Jadi buku atau apabila bis kita membalik, bis kita mesti mengunjungi ke 5 buah muzium ini untuk mendapatkan jawapan di sana. Itulah caranya ni sebenarnya. Menarik ni. Macam puzzle lah. Macam puzzle. Mendapatkannya perlu dikunjungi kesemuanya ya. Untung juga sebenarnya untuk kita ni melihat juga khazanah-khazanah di negara Brunei Darussalam berkaitan dengan warisan-warisan. Antaranya tadi manik-manik ini bukan hanya setakat manik saja untuk baju kita ni, tapi juga banyak ni sebenarnya kegunaannya, malah ia digunakan sebagai mata wang. Baik, sebelum kita meneruskan lagi soalan seterusnya, kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Rampai Pagi, Inspirasi Pagi Auda.
Inspirasi Pagi Auda. Baik, kita kembali bersama di Rampai Pagi ya. Ya, Pada hari ini masih lagi bersama di segmen warisan Museumku Warisanku bersama dengan dua narasumber kita. Dan kita akan nyambung nih, Muammar, ingin mengetahui dengan lebih lanjut mengenai pameran yang disebut tadi, pameran Manik 1000 tahun, dan juga ingin juga kita mengetahui nih Puan, apa harapan ataupun saranan yang boleh disampaikan kepada orang di luar sana, terutama sekali penonton Rampai Pagi ya, mengenai pameran Manik 1000 tahun ini, Puan, silakan. Terima kasih. Alhamdulillah, orang ramai disarankan untuk tidak melepaskan peluang berkunjung datang menyaksikan pameran Manik 1000 tahun. Di samping mengikuti program dan aktiviti yang berlangsung dalam tempoh 3 bulan bermula 18 Mei 2024 sehingga 18 Ogos 2024. Di samping pameran Manik 1000 tahun, silsianya diadakan di ruang legar Museum Maritim Brunei Darussalam, dialulukan juga untuk melawat Museum Maritim Brunei Darussalam. Ada terdapat 3 buah galeri itu di museum tersebut. Jadi orang sambil menyelam minum air boleh terus melawatlah di sana untuk orang menyaksikan pameran-pameran daripada kapal karam Brunei 1997. Pameran Sumpah Mani juga sebenarnya diharapkan akan memberi impak positif kepada orang ramai mengenai pemeliharaan warisan tamadun negara, di samping merangsang minat serta cinta dan menghargai warisan negara, terutama dari segi penyelidikan, pengumpulan, pemeliharaan dan penyebaran ilmu. Jadi pameran ini orang sangat penting bagi Jabatan Museum-Museum sendiri untuk menyampaikan, untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan. Jadi kami mengharapkan orang ramai meluangkan masa untuk hadir. Ramai-ramai hadir, memeriahkan. Ada hadiah juga ini. Ada jualan buku juga dalam masa yang sama. Jangan heran kalau kami yang datang awal datang Hari ini ke sana. ada pun datang. Mesti menang. Mesti menang ni aktivitinya. Dialulukan. Baik, dialulukan juga kepada habis kita ya. Baik, tadi bersama dengan Puan Masnuna, mungkin ada juga penambahan daripada Puan Diego Siti sendiri. Bagaimana kalau orang ramai itu hadir bersama ni? Harapan daripada pihak museum sendiri. Harapannya diharap dengan kehadiran orang ramai dapat juga untuk menarik minat orang ramai khususnya golongan muda untuk mendalami mengenai peranan arkeologi dalam membentuk sejarah negara Brunei Darussalam dan menjadi penerus arkeologi di Brunei Darussalam, di samping bersama-sama untuk memelihara, melindungi warisan negara Ketanian ini untuk generasi yang akan datang. InsyaAllah ya. Bagaikan macam Ketani juga ya, generasi yang pada ketika ini, tanpanya generasi sebelum-sebelum ini yang mengekalkan ataupun menjaga ya barangan-barangan lama negara Brunei Darussalam ini, memang tentunya kita ni tahu akan ada tani pernah melihat Manik 1000 tahun kalau tanpa ada mereka yang bertugas-tugas ini ya. Jadi itulah kepada habis kita, ambillah peluang berkenaan, bukan hanya setakat kita ni dewasa ini, tapi juga anak-anak ada baiknya untuk mereka mengenali, mengetahui bahawa kebaikan ada di ataupun keindahan di negara Brunei Darussalam ini bukan hanya setakat alam flora dan juga fauna, tapi juga khazanahnya yang tersendiri. Ya, alhamdulillah, apapun terima kasih kita ucapkan ya kepada kedua-dua tetamu kita, iaitu Yang Mulia Dayangku Siti Halimatul Radiah Hibriyah binti Pangeran Haji Hamzah selaku pegawai arkeologi, dan juga Yang Mulia Puan Mas Nunah binti Haji Bakar selaku penolong penyelidik arkeologi Kanan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.